Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama sekali, syukur kehadirat Ilahi kerana limpah dan izin kurnianya dapat kita bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Berkata majlis ilmu lah, insya-Allah. Majlis ilmu siri bedah buku Wasbook Club untuk sesi yang malam ini, insya-Allah bersama saya insan yang kerdia ini. Nama saya Muhammad, pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin yang SEM ke-3, insya-Allah. Pertama sekali, kita punya tajuk pada hari ini adalah tajuk buku yang akan kita bahas hari ini adalah buku daripada Izzati Ilya. Ya, nampak tak pengerusi buku yang saya nak sampaikan? Nampak tak? Okey. Ada tak? Okey, kat sini dia ada berkenaan tentang seorang, kita nak bedah dia punya fizik dia sikit lah. Sebelum tu kita nak tengok dulu kat sini ada figura seorang wanita. Dan belakang ini dia ada situasi. Dia ada situasi apa? Situasi konsert. Dan belakangnya dipalingkan oleh seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah figura wanita tersebut adalah dia adalah pengarang tersebut. Dan di atasnya dia ada sedikit kata-kata yang ingin disampaikan, iaitu bangunlah wahai pemuda, kita ada dunia untuk didamaikan, kita ada akhirat untuk nikmat pembalasan. InsyaAllah dekat buku tu je kita baca tu, masa saya baca tu dia ada dia punya vibe dia. Kita boleh dapat rasa vibe dia, apa yang dia nak sampaikan ni. Dan dia memang dekat tajuk pun kita dah tahu dia punya sasaran dia adalah kepada para pemuda-pemudi di luar sana. Untuk apa? Untuk bangkitkan semangat. Semangat apa? Untuk membangkitkan semangat dan rasa tanggungjawab dalam agama ni, insya-Allah. Itu sekadar mukadimah, insya-Allah. Dan seterusnya kita teruskan kepada slide kita, iaitu latar belakang tentang pengarang tersebut, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau ini adalah seorang influencer dan juga boleh dikatakan beliau bergiat aktif lah, selalu bergiat aktif dalam media sosial, insya-Allah, dalam media sosial, dan juga banyak membuat konten berkaitan tentang dakwah dan juga tarbiyah di dalam akaun rasmi dia. Dan untuk pengetahuan semua, insya-Allah, beliau juga merupakan seorang speaker daripada Hamari Bookstore, iaitu syarikat yang diterbitkan bukunya sendiri. Buku Generasi yang Dinanti ini. Dan seterusnya saya suka untuk memberikan satu image lah, bahawa beliau juga seorang pemuda dan pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga bergiat aktif dalam media sosial dan mempunyai pengikut ataupun followers seramai 146,000.
di dalam akaun TikTok, di dalam akaun Instagramnya. Dan tentang anugerah, suka saya katakan bahawa dia juga daripada ni pengarang ini juga mempunyai banyak anugerah dalam sekolah maupun universiti. Dan boleh kita lihat dia merupakan pelajar yang cemerlang dalam PMR dan SMA dan juga lain-lain. Dan juga dia merupakan seorang pendakwah bebas lah, boleh kita katakan pendakwah bebas dalam akaun TikTok maupun Instagramnya. Dan beliau juga pernah memenangi pendakwah Muslimah USIM yang telah dianjurkan oleh pihak USIM beberapa tahun yang lalu. Seingat saya lah, insyaAllah. Itu adalah latar belakang yang dapat saya kongsikan. Sedikit sebanyaklah latar belakang yang dapat saya kongsikan berkenaan tentang siapa pengarang tersebut, iaitu Nur Izzati Elia binti Alfian, insyaAllah. Selepas itu mari kita teruskan slide yang seterusnya, insyaAllah. Okay, mari kita masuk kepada dia sangat berkait rapat dengan kita, iaitu para pemuda dan pemudi Muslim untuk memberikan kita semangat dan juga dorongan dan juga nasihat dan macam-macam lagi lah untuk kita agar lebih sedar akan kita punya tanggungjawab terhadap agama Islam ni, agar kita lebih bertanggungjawab dan banyaklah berkorban. Bukan kita sekadar hidup saja seperti yang Buya Hamka sebutkan, sekadar hidup maka kena juga hidup. Maka di situ hidup, jika sekadar hidup maka tiada nilai. Hidup kita kena ada 1-2 sumbangan terhadap kita punya agama, terhadap sumbangan kita terhadap agama kita, insyaAllah. Okay. So untuk pengetahuan semua, buku ini dia tidak terlalu berat dan juga untuk dia sesuai lah untuk pembacaan kita anak-anak muda ni, sebab dia dalam dia punya prolog-prolog yang disampaikan tu ada nasihat yang diselipkan. Ada dalam prolog yang dia letak dekat situ, ada juga dia punya relatable dia dekat hidup kita, insyaAllah. Kalau kita boleh tengok dekat situ, dia ada watak yang telah digariskan, iaitu watak Nur, yang mana dia ini, watak Nur ni, dia merupakan seorang wanita, watak Nur lah wanita yang dia dia terkesan dengan dosa silamnya. Dia sering teringat akan dosa silamnya, dan dengan daripada itu, apakah solusi yang boleh dia buat agar dia boleh keluar daripada kegelapan, sisi gelap dia pada cahaya ilahi. Macam itulah kira-kiranya dia punya sinopsis yang dapat saya berkongsikan. Bukan saya tak layak untuk saya kongsikan kepada semua berkaitan apa yang penulis pengarang ingin sampaikan kepada kita, generasi muda ini. InsyaAllah boleh kita lihat kat situ. Dia sebenarnya ada 6 bahagian. Bahagian
dalam buku ini. Dan bahagian yang ke-6 tu saya tak dapat nak letak sebab dia agak crowded kat situ, dan saya letak hanya 5 saja. InsyaAllah, Allahumma salli Muhammad. Yang pertama, generasi yang kenal Allah SWT. Okay, dan kedua, bahagian yang kedua adalah generasi yang tersakiti. Yang ketiga, generasi yang menginspirasi. Dan bahagian keempat, generasi yang salihah. Dia ada, dekat sini dia ada perkhususan kepada wanita juga, iaitu generasi yang keempat, bahagian yang keempat iaitu generasi yang salihah. Dan bahagian kelima, generasi yang dinanti. Dan bahagian enam tu kita boleh tengok balik. Kita boleh rujuklah, beli buku di pustaka atau di mana-mana tempat, insyaAllah. Okey. Yang ditanya daripada itu, insyaAllah hari ini saya suka untuk berkongsi kepada semua sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala tentang bahagian yang kedua, iaitu generasi yang tersakiti, dan juga bahagian yang kelima, generasi yang dinanti. Apakah yang ingin disampaikan oleh pengarang dan juga harapan beliau, insyaAllah. Terusnya Allah, sekejap ya. Okey, bahagian yang kedua, generasi yang tersakiti. Okey, kalau boleh kita tengok dekat situ, dia ada satu prolog yang saya dapat kongsikan dalam buku ini. Generasi yang tersakiti ni ialah generasi kita semua. Kita adalah generasi yang tersakiti, yang di mana kita sering melakukan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat, dan kita tidak terlepas daripada dosa dan maksiat tersebut. Kerana apa? Kerana kita adalah manusia. Manusia itu adalah dijadikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lemah dalam jua benda yang kita buat. Kita tidak mampu untuk menamai kita punya korban kita terhadap agama, seperti mana korbannya Nabi Muhammad SAW terhadap agama Islam itu sendiri. Okey, kalau kita dapat tengok dekat situ, dia ada tulis generasi yang tersakiti memaknai makna cinta dan kasih sayang Allah SWT. Okey, sudah dapat kita untuk ketahui bahawa kita adalah generasi muda. Generasi muda ni dia punya semangat dia macam luar biasa kan. Kalau kita dapat lihat, tak sama dia kita punya semangat kita dengan orang lain, orang-orang yang dah lebih berumur lah. Kita punya semangat tu untuk membuat suatu perkara itu lebih lah daripada orang lain. Kalau boleh kita tengok kat situ, jenis kita adalah yang suka mencuba sesuatu perkara yang baru. Kita adalah anak muda. Anak muda ni suka kepada sesuatu yang baru, suatu perkara yang suka mencari dan membuat segala research ataupun searching berkaitan apa-apa. Dan daripada itu kita sering lupa bahawa setiap daripada apa yang kita buat itu ada catatan daripada malaikat Raqib dan Atid. Setiap apa yang kita lakukan itu, ini cerminan kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Daripada apa yang kita buat itu, kita perlu bermuhasabah daripada apa yang kita buat sehari-hari.
kita perlu ada satu masa untuk kita renung macam mana hari-hari telah kita jalani. Pada setiap hari yang kita jalani itu, kita perlu ada satu masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam yang telah disampaikan oleh pengarang dekat dalam buku ini, beliau banyak memberikan kisah-kisah daripada para sahabat radhiyallahu an, dan juga kisah kata-kata daripada ulama, dalil-dalil yang dibawakan yang pada saya amatlah berkait, dan juga kata-kata penulisannya juga sangat menyentuhlah, orang cakap kan, memberikan kesan dan impak kepada kita, agar kita lebih sedar bahawa tanggungjawab kita kat dunia ini, yang mana kita hidup bukan sekadar hidup, yang mana saya katakan tadi seperti Buya Hamka, kita perlu ada nilai dalam hidup, dan juga apa yang Allah SWT telah sebutkan di dalam surah, insyaAllah, iaitu yang dapat saya kongsikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad ila al-akhir al-ayah. Maksudnya di sini, ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan berlebihan kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Okey, boleh dapat kita saksikan kat sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita panduan dan juga peringatan, iktibar pada kita, supaya kita ambil pengajaran daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran ini, yang mana kita perlu sedar yang bahawa kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, dan juga sebagai kita ada tanggungjawab kita, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan untuk untuk bermegah-megah, dan bukan untuk berhias-hias sahaja, bermain. Kita ada tujuan yang perlu kita gapai, tujuan yang perlu kita dapat kat sini. Makanya dekat sini kita boleh lihat bahawa pengarang ini dia menyusun bahagian-bahagian itu dengan penuh hikmah, dengan bermulanya dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dulu, iaitu ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala, dan juga didatangi dengan bahagian-bahagian yang lain. Seperti bahagian yang kedua ini adalah bahagian yang tersakiti, bahagian yang mana generasi yang tersakiti. Kalau boleh kita tengok kat situ, insya-Allah ada watak yang bernama Nur dan juga sahabatnya yang bernama Najah. Dan kedua-dua ini beliau sering bernasihat dengan nasihat yang benar, seperti mana Allah SWT berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Asr, iaitu hendaklah kita untuk berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan sabar. Okey, dekat sini Allah SWT nak memberikan kita panduan bahawa agar kita tidak terdorong, tidak tergolong daripada orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi iaitu orang yang membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah.
Dan di sini juga saya nak tekankan bahawa membaca buku ini dan memurojaah buku adalah suatu perkara yang tidak termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Agar kita dapat mengisi yang mana mengisi masa dengan perkara yang berfaedah, insyaAllah. Okay, dekat situ juga dia ada berikan kata-kata hukama, iaitu man nasihaka faqad hibbak. Siapa yang selalu menasihatimu, dialah yang menyayangimu. Okey, dekat sini dia memberikan satu kata-kata daripada kalam hukama, yang mana kawan dia ini selalu memberikan teguran dan juga dorongan dan juga nasihat pada sahabatnya tatkala dia dalam kesulitan dan tatkala dia dalam keadaan yang lena, keadaan tidur, bukan tidur fizikalnya tetapi dari segi beyond our spectacle lah. Dia selalu lalai, dan kawannya ini ada tatkala dia melakukan perkara tersebut. InsyaAllah. Okey, itu daripada dapat saya kongsikan daripada bahagian yang kedua ini, iaitu bahagian generasi yang tersakiti. InsyaAllah mari kita teruskan kepada bahagian yang ketiga, insyaAllah. Catatan pengarang daripada bahagian yang kelima, generasi yang dinanti. InsyaAllah daripada apa yang dapat kita lihat kat sini, ada catatan pengarang yang dapat saya kongsikan, iaitu sesungguhnya pemuda-pemuda yang berpotensi tinggi untuk menjadikan dunia ini sebagai dunia rahmah dan harmoni masih tidur. Kita perlukan insan-insan yang rela berkorban masa dan tenaga, harta dan diri untuk bangunkan mereka. Okay, dekat sini pengarang ingin